Sedang sibuk orang tunggu keputusan kes rasuah Ros Mansur di Mahkamah Tinggi. Sibuk pula seorang nih, yaitu Lokman Adam. Dok sibuk-sibuk hari ini dia akan didakwa di mahkamah tahu. Tapi sebelum dia didakwa di mahkamah, dia sempat lagi mengeluarkan satu ide yang aku rasa paling brutal. Paling brutal di muka bumi. Dan paling aku secara pribadi aku tak boleh terimalah. Apa yang dilontarkan oleh Lokman Adam ini aku langsung tak boleh terima. Bagi aku tak boleh terima. Sebab kenapa dia brutal? Kerana beliau kata, Lokman Gesa, ini berita yang saya terima dari Malaysia Kini, yang aku nak ulas. Aku tak langsung setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lokman Adam ini apabila beliau menggesa MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO, untuk mengambil tindakan disiplin ke atas Ismail Sabri Yaakob. Aku tak tanya kepada Lokman Adam siapa dia untuk mengarahkan MKT UMNO untuk ambil tindakan disiplin terhadap Ismail Sabri. Antara Lokman dengan Ismail Sabri Yaakob, aku hormat 100% Ismail Sabri Yaakob kerana dia Perdana Menteri yang sibuk bekerja untuk mempertahankan seluruh Malaysia. Dia bukan sibuk mempertahankan hanya satu orang, hanya parti UMNO semata-mata, Barisan Nasional semata-mata. Tetapi Ismail Sabri Yaakob sibuk mempertahankan pertama Malaysia, kedua barulah partinya. Tapi Lokman Adam menggesa MKT UMNO ambil tindakan disiplin terhadap Ismail Sabri Yaakob. Dia nak apa? Takkanlah nak pecat pula. Dan yang aku sedang bingung nih, pernah aku baca sebelum ini artikelnya ditulis oleh Sahbudin Husin. Sahbudin mengatakan begini, kalau dulu Lokman Adam kritik, dia mengecam pemimpin yang lama seperti Zahid Hamidi dan juga pemimpin-pemimpin yang lain, Lokman Adam dikenakan tindakan disiplin. Kamu mungkin masih ingat beliau pernah diberi tindakan dilucutkan keahlian UMNO kerana mengkritik pemimpin UMNO. Itu dulu, pemimpin yang dulu dia boleh pula diberikan tindakan disiplin. Tapi kenapa Lokman Adam yang begitu mengecam, mengkritik bahkan dengan terang-terangan di depan Mahkamah Tinggi ini, bukan Mahkamah Tinggi, maafkan saya, di Mahkamah Session ini, beliau kata, beliau menggesa pula tindakan disiplin perlu diambil kepada Ismail Sabri. Sedangkan Ismail Sabri dalam hierarki dalam UMNO adalah naib presiden. Lokman Adam ni tak ada apa-apa jawatan sekarang ni di UMNO. Kenapa beliau berani pula? Dan di mana Zahid Hamidi, presiden UMNO? Tidakkah dia mau mengambil tindakan kepada Lokman Adam ini? Yang aku pikir yang perlu diambil tindakan oleh UMNO ini bukan Ismail Sabri Yaakob, tapi Lokman Adam lah yang harus diambil tindakan. Kenapa? Kerana beliau mengkritik secara terbuka pemimpin UMNO, dan yang lebih hebat lagi, ianya bukan pemimpin biasa-biasa, tetapi dia adalah pemimpin nombor 1 Malaysia, Perdana Menteri Malaysia. Dan harus diingat, Perdana Menteri Malaysia inilah yang akan menjadi poster boy kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jika Lokman Adam ini sibuk terus-menerus mengkritik Ismail Sabri Yaakob, bukankah ini akan menjatuhkan credibility, image Ismail Sabri Yaakob sebagai poster boy kepada Barisan Nasional dan UMNO, yang akan seterusnya boleh menyebabkan Barisan Nasional atau UMNO akan kalah. Bukan kerana Ismail Sabri yang tidak bekerja dengan baik, tetapi kerana kritikan-kritikan dalaman mereka sendiri. Apa sebenarnya yang Lokman Adam mahukan? Jom kita baca. Lokman Adam gesa MKT UMNO ambil tindakan disiplin ke atas Ismail Sabri Yaakob. Orang kuat Najib Razak, Lokman Nur Adam, menggesa MKT UMNO untuk mengambil tindakan disiplin ke atas naib presiden parti itu, Ismail Sabri Yaakob, yang juga adalah Perdana Menteri. Bercakap kepada pemberita di luar mahkamah hari ini, bekas ahli MKT UMNO itu mendedahkan beberapa perjanjian yang kononnya bocor antara Ismail Sabri dan Perikatan Nasional PN. Aku pun tak tahulah Lokman Adam ni, dia dapat cerita ni berdasarkan berita benar, ada faktanya, ada dokumennya, atau hanya sekadar dengar sahaja.
Kalau cakap-cakap dengar saja, kamu pun selalu tahu bahwa Luqman Adam ini dah berapa kali dah kena saman dan kalah di mahkamah karena sembarang cakap tanpa ada bukti. Inilah Luqman Adam yang kita kenal. Luqman mendakwa bahwa Ismail Sabri bersetuju untuk tidak menggantikan peguam negara sekarang dan mengekalkan jawatan semasa kabinet dan GLC yang disandang oleh ahli Bersatu dan PAS. Apa salahnya Luqman? Dia Perdana Menteri. Bukan awak yang Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, dia bertanggung jawab memikirkan perjalanan penuh negara ini, pentadbiran negara ini. Bukan pentadbiran UMNO Barisan Nasional semata-mata, Luqman. Dia perlu memikirkan perjalanan pentadbiran negara. Apa jadi dengan negara kalau tiba-tiba Ismail Sabri Yaakob menggantikan peguam negara, tiba-tiba pula memecat ataupun menggantikan jawatan-jawatan kabinet dan juga GLC yang disandang oleh Bersatu dan PAS. Harus diingat Luqman Adam, Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri bukan karena UMNO, tapi karena dua kerajaan ini, tiga kerajaan, tiga parti besar nih, yaitu gabunganlah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, dan juga ada PAS di sana, dan ada beberapa lagi parti politik yang lain. Harus Luqman Adam ingat itu. Ini bukan hanya berkaitan Barisan Nasional, tapi gabungan. Jadi, kalaulah Ismail Sabri Yaakob ini tidak mengekalkan jawatan kabinet ini, bayangkan apa jadi dengan negara kita. Takkan nak huru-hara lagi, takkan nak jadi lagi seperti tahun 2020 yang mana langkah syaitan itu berlaku. Aduh, aku pun tak tahu lah Luqman ni nak macam mana pula. Dia juga mendakwa Perdana Menteri secara bertulis bersetuju untuk mempercepatkan kes mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Yang ini aku tak tahu. Adakah Luqman Adam mempunyai bukti bertulisnya atau tak? Aku pun tak tahu. Kalau ada, syukurlah. Kalau tak ada, itu hanya dengar cakap, itu tak boleh pakai. Ini adalah perjanjian dan ini jelas bahwa beliau telah campur tangan dalam urusan mahkamah, campur tangan dalam urusan jabatan peguam negara, kata Luqman Adam dalam media. Apa pula campur tangan di sana kan? Aku rasa itu bukan campur tangan. Itu adalah mengekalkan saja. Yang lagi campur tangan kalau dia memecat, itulah yang campur tangan. Berdasarkan salinan perjanjian yang dikatakan dibuat pada bulan Julai, bagaimanapun hanya terkandung perkara 1 hingga 6 dan perkara 10 daripada perjanjian yang didakwa antara Ismail Sabri dan PN. Dalam dokumen yang tidak dapat disahkan itu, PN berikrar menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan sebagai balasan Bersatu diberi jawatan timbalan Perdana Menteri dan Muhyiddin dilantik Menteri Mentor. Pendedahan Luqman hari ini adalah berkaitan perkara yang kononnya tidak jelas dalam perjanjian itu. Hari ini, Luqman akan didakwa di Mahkamah Session kerana memuat naik video menghasut terhadap Ismail Sabri di laman Facebook. Dia tiba di mahkamah pada 9.05 pagi hari ini. Jadi, kita akan tunggu nanti apakah Luqman dapat mempertahankan dirinya, yang mana beliau akan didakwa di Mahkamah Session kerana memuat naik video menghasut terhadap Ismail Sabri di laman Facebooknya. Dan apakah Anda juga sependapat seperti Luqman Adam yang menggesa MKT UMNO mengambil tindakan disiplin terhadap Ismail Sabri? Aku tak setuju dengan Luqman Adam. Bagaimana dengan Anda? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.